Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Ya Fattahu ya Fattah, ya Alimu ya Alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nursiah, Ibu Fuziah dan juga Ibu Siti Jemarah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmatan 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu ayah, minta maaf ya, saya sesama. Dah 2 hari sesama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Okey Ibu ya, diteruskan. Sambung hari ni Ibu ayah, ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-10. Surah Tabarakalladzi ayat 10 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, ibu ayah, siapa mereka ni? Mereka yang dimasukkan adalah ahli neraka. Ahli neraka yang dicampak tu. Kan kita masih bincang mengenai ahli neraka Jahannam. Bila dicampak dalam neraka, mereka mendengar bunyi neraka tu sangat menakutkan dan sebagainya. Kemudian malaikat tanya, dekat dunia dulu tak ada ke datang Rasul memberi peringatan ataupun memberi peringatan Rasul ke, Nabi-Nabi ke? Mereka jawab, bahkan ada. Bukan jawab ada saja dalam ayat 9. Ya, bukan ada saja. Bahkan dia pun sebut, sebenarnya ada tapi kamilah jahat dulu. Kami pergi dustakan mereka. Kami kata Allah Ta'ala tak ada turunkan mana-mana Rasul, sebarang Nabi, sebarang Rasul. Bahkan kami kata kamu semua ni sesat. Kami yang ni ahli neraka tu kata kamu semua yakni Rasul-Rasul, kamu semua sesat. Kami mengaku semua tu. Jadi waqalu, dan mereka berkata, ahli neraka tadi berkata, lau kunna, kalaulah. Ibu ayah, lau di sini terjemah kalaulah. Lau tu kalau ya. Kalaulah kunna nasma'u. Okey ibu ayah. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya sami'a. Saya letak baris pada huruf yang penting saja. Sami'a mudhari'nya yasma'u. Okey. Sami'a yasma'u. Ibu ayah, saya lupa ya. Saya nak bagi penuh lah, saya nak bagi sekali dia punya masdar sekali dengan isim fa'il. Ya. Masdarnya saya tulis ya. Okey. Isim fa'ilnya saya bagi dulu. Kejap lagi ibu nampak lah apa yang saya bagi ni. Bagi saya tulis dulu. Sekejap ibu ya, saya tulis sekejap. Okey.
Ya. Okey. So bagi kotak 8 lah, tasrif kotak 8 ni boy. Dan maaf ya boy ya. Batuk dah susah sekejap Ibu yang tengok saya bagi yang fi'il madhi tu, yang ma'ruf. Nampak tak? Saya bariskan pada mim saja. Sami'a. Maksudnya itu yang penting ibu-ibu nampak perbezaan dia. Kita tak baca sama'a, tak baca samu'a, kita baca sami'a, fa'ila. Mudhari'nya yasma'u. Maka sami'a yasma'u, fa'ila yaf'alu. Masdarnya sam'an. Sam'an. Masdar ni kadang-kadang ibu ya kadang-kadang masdar ni boleh 1, 2 ataupun 3 masdar. Ada masdarnya sama'an, sama' pun boleh, sam'an pun boleh. Tak ada masalah. Isim fa'il orang yang mendengar sami'. Itu nama Zaitun Sami'un tu kan. Zaitun Sami'un tu orang yang tak tahu ingat Sami'un tu nama kelakar, nama bapak dia Sami'un. Padahal itu bahasa Arab tu. Sami'un tu. Okey. Fi'il madhi majhul sumi'a. Sumi'a telah didengar. Yusma'u sedang ataupun akan didengar. Sam'an masdarnya, masmu'un yang didengar. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, nasma'u fi'il mudhari'. Tadi saya bagi yasma'u dia mendengar. Yasma'u dia mendengar. Untuk memberi makna kami mendengar, ya tukar pada sin. Jadi nasma'u. Nasma'u kami mendengar. Ibu ayah saya diterangkan sebelum ini dalam ayat mana saya pun lupa. Dalam surah mana saya pun tak ingat tapi saya pernah terangkan. Kalau fi'il mudhari' sebelumnya didahului oleh fi'il naqisah. Apa dia fi'il naqisah? Iaitulah kana. Didahului oleh kana, bukan fi'il naqisah. Kana daripada fi'il naqisah. Kana saja. Kana dan adik-beradik dia. Tak kira kana, tasrifnya kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Okey, ikut kesesuaian dia. Jadi ibu ayah, kalau yasma'u, kana yasma'u. Okey. Ibu ayah, nasma'u kotak berapa? Nasma'u. Nak tanya ibu ayah, yasma'u kotak pertama. Kalau nasma'u, kami. Nasma'u kotak ke berapa dalam kotak 14 ibu? Kotak 14 ya. Okey, alhamdulillah. Daripada tasrif 14, dia adalah kotak yang ke-14. Jadi, kalau kana tadi, kana, bila kita tasrifkan, bila dia sampai kotak yang ke-14, dia akan jadi macam ni ibu ayah. Akan jadi kunna begini. Kunna. Kana kotak pertama. Kotak ke-14 jadi kunna. Kita mesti kita dengar kan? La ilaha illa anta subhanaka inni. Kalau inni kuntu minaz zalimin. Tapi kalau imam tu dia baca untuk ramai, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Jadi boyah kunna adalah kami semua. Okey. Sekarang ni boyah, bila kunna selepasnya pula fi'il mudhari', selepasnya fi'il mudhari'. Okey, nampak ya? Bila ada kunna ataupun kana dan apa-apa saja adik-adik dia sampai kotak 14 tu, dan selepasnya fi'il mudhari', maka apa maknanya? Dia akan memberi makna dalam kaedah bahasa Arab ini kita tak belajar, yang ni agak tinggi, tapi saya maklumkan saja sebagai amanah untuk tafsir ya. Namanya fi'il madhi istimrari. Macam tu. Fi'il madhi istimrari. Apa ada makna fi'il madhi? Dia memberi makna perbuatan yang telah berlalu. Istimrari berterusan. Istimrar berterusan. Maknanya nasma'u. Kalau nasma'u itu fi'il mudhari' itu ibu. Nasma'u sahaja fi'il mudhari'. Maknanya sedang.
Tapi kalau fi'il mudhari' didahului oleh kana ataupun yang sesuai dengannya, kalau nasma'u kunna lah kami kan. Bila fi'il mudhari' didahului oleh kana ataupun adik-beradik kana tu, daripada tasrif 14, kana sampailah kepada kunna, maka dia akan jadi makna fi'il madhi istimrari, dulu masa dulu selalu buat. Dulu sentiasa buat. Okey. Nasma'u dengar. Nasma'u dengar, sedang mendengar. Tapi kalau kunna nasma'u, dulu kami sentiasa dengar. Maknanya, kalaulah kunna nasma'u dulu masa hidup dekat dunia dulu, kami sentiasa dengar nasihat Rasul, kami sentiasa dengar nasihat para Nabi, nasihat para da'i, nasihat para ustaz. Macam tu. Maksudnya ibu ayah, bukan sekali peringatan tu diberikan, selalu peringatan tu diberikan, tapi kami sentiasa tak nak dengar. Kalaulah dulu kat dunia dulu, kami sentiasa nak dengar je peringatan tu, kami takkan kena azab punya lah. Itu kata siapa? Kata ahli neraka. Ketika dicampakkan daripada satu tempat, nak campak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ketika nak dicampak tu, malaikat duk sakitkan hati diorang, tanya, dulu kat dunia ni tak ada ke orang bagi peringatan kepada kamu? Dulu kat dunia dulu, masa hidup dulu. Maka di antara dia punya pengakuan, kalaulah dulu, masa kat dunia dulu, kami selalu dengar, kami sentiasa mendengar nasihat, macam tu. Jadi ibu ayah, saya minta ibu ayah tolong terjemahkan lau kunna nasma'u saja. Apa dia lau kunna nasma'u dalam terjemah Quran ibu ayah? Apa dia terjemah lau kunna nasma'u? Kalaulah kami dahulu mendengar, dan nampak tak? Nampak tak ada dahulu tu? Nampak tak ibu ayah dahulu? Ibu saya bukan kalau kami saja. Kalau kami dahulu. Ibu ayah, sedangkan ada ke fi'il madhi situ? Ibu ayah, ada tak fi'il madhi kat situ? Lau kunna nasma'u, ada tak fi'il madhi? Tak ada Haji Nasir, tak ada fi'il madhi. Yang ada nasma'u fi'il mudhari'. Kan? Ibu ayah, yang ada kalimah nasma'u fi'il mudhari'. Tetapi kenapa terjemahnya dahulu? Kerana tadi ada kunna sebelumnya. Kunna, mungkin tu Haji ingatkan kunna tu fi'il madhi. Tak, kunna tu betul fi'il madhi, tapi tengok pada nasma'u. Nasma'u bukan fi'il madhi, nasma'u fi'il mudhari'. Tapi kalau fi'il mudhari' didahului oleh kana ataupun adik-beradik dia, maka dia memberi makna dulu. Dulu sentiasa mendengar. Boleh ibu ayah ya? Okey. Jadi lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami dengar. Jelas ibu ayah insya-Allah? Okey. Saya bagi contoh ibu ayah. Saya kata, ibu ayah dengar saya kata Saya kata Muhammad yazhabu ilal masjid. Ibu ayah dengar saya kata Muhammad yazhabu ilal masjid. Apa terjemah Muhammad yazhabu ilal masjid? Muhammad sedang pergi masjid. Muhammad sedang pergi masjid. Tapi kalau saya kata Muhammad kana yazhabu ilal masjid. Muhammad kana yazhabu ilal masjid, maksudnya Muhammad dulu sentiasa pergi masjid. Muhammad dulu selalu pergi masjid. Macam tu. Nampak tak beza dia? Saya ulang balik. Bila saya kata Muhammad yazhabu ilal masjid, maksudnya Muhammad sedang pergi masjid. Tapi kalau kita kata Muhammad kana yazhabu ilal masjid, Muhammad dulu dia selalu pergi masjid. Nampak tak beza dia ibu? Bila fi'il mudhari' didahului dengan kana, lari makna dia. Lain makna dia. Jelas tak sekarang ibu ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Okey. Jelas ibu ya? Alhamdulillah ya. Okey. Lalu waqalu, dan mereka telah berkata, kalaulah kunna nasma'u, kalaulah dulu kami dengar, kalaulah dulu kat dunia kami dengar, ataupun naqilu, kami berakal ni maksudnya kami fikirlah. Kan berakal tu maksudnya fikirlah. Boyah ya. Kejap. Maaf ibu ayah saya semua. Maaf ya.
semua pun, tapi boleh, kelas boleh berjalan. Pasal apa? Pasal saya tak nak tangguh lama sangat. Kuliah ni seminggu sekali untuk tafsir ni kan. Tafsir Al-Mulk ni. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, au naqilu. Daripada fi'il madinya apa? Aqala. Mudhari'nya yaqilu. Begini. Aqala yaqilu. Apa isim fa'ilnya ibu ya? Isim fa'il aqil. Orang kata nama akil-akil tu kan. Aqil maksudnya yang berakal, yang berfikir. Jadi ibu ayah, ya, au naqilu, yaqilu dia berakal ataupun dia berfikir. Kalau kami naqilu dengan nun, naqilu. Maksudnya kalaulah dulu kami sentiasa mendengar cakap Rasul ataupun kami sentiasa berfikir, tu maksud dia. Okey. Jadi ibu ayah, kalau kita jumpa perkataan kalau ni contoh yang kalau, biasanya dia akan memerlukan sekurang-kurangnya dua ayat. Dua ayat. Bukan dua kalimah ya, dua ayat untuk memahami. Contoh, kalau satu ayat saja contoh. Kalaulah dulu kat dunia kami dengar, kami berfikir. Adakah ayat di sini dah sempurna ibu ya? Kalau kat dunia dulu kami berfikir, kami dengar macam tu, adakah boleh faham ke tak boleh faham? Sempurna ke tidak ayat tu? Habis ke tidak? Tak habis lagi kan? Ibu-ibu, kalau petang ni ibu-ibu tengok TV 3, contohlah, saya tak ada TV. Contoh kalau ibu-ibu petang ni, ibu-ibu tengok TV 3, lepas tu saya diam. Okey, kita sambung pengajian. Tergantung tak ibu ayat tu? Tergantung ibu ayah. Jadi ibu ayah, dalam bahasa Arab ada beberapa yang kita panggil sebagai huruf syarat. Huruf syarat. Syarat ni dia ada jawab dia. Syarat dia ada jawab dia. Lau ni kita panggil lau syartiyah, syarat. Kalaulah ... maka ... macam tu. Kalaulah ... maka berlakulah ... contohlah. Ya, macam tu. Jadi mana jawabnya? Ini jawabnya. Ma kunna tu jawab kepada lau. Kalaulah dulu kat dunia kami sentiasa mendengar, kami sentiasa berfikir, kalaulah macam tu, maka apa jawabnya? Niscaya. Cuba tengok terjemah ibu ayah, ada tak Quran terjemah yang tulis niscaya ataupun maka? Niscaya tidaklah ataupun maka tidaklah, ada tak? Ada. Ibu Nusidah ada. Yang lain? Tentulah pun bagus. Tentulah, niscaya, betul ya Haji Nasir. Pasti, pasti pun dia. Pasti, nampak tak banyak perbandingan kata. Pasti, tentulah, niscaya. Nampak tak ibu ayah? Jadi, kita kata jawab kepada syarat ni, kita tak belajar lagi dalam Nahwu, tak belajar lagi. Ada masa kita akan belajar bila sampai masanya nanti insyaAllah. Tapi bila kita jumpa, kita terangkan secara ringkas. Jadi ibu ayah, dalam bahasa Arab, ada yang kita panggil sebagai huruf syarat. Huruf syarat. Masya Allah, bagus Ibu Fuzia. Ibu Fuzia ni bagus. Ibu Fuzia ni guru bahasa Arab ni rasanya. Ibu Fuzia bagus, Ibu Fuzia daripada Batu Gajah. Tahniah Ibu ya, Masya Allah. Okey, boleh jawab. Boleh terjemah nescaya. Boleh terjemah maka. Boleh terjemah pasti, tentulah. Itu semua terjemah kepada jawab. Okey. Jadi Ibu ayah ma jawabnya. Oleh kerana dia adalah jawab kepada lau, maka biasanya ada nescaya ataupun pasti ataupun tentulah. Dalam bracket. Kalau tak ada bracket pun tak apa. Tapi kalau dalam bracket pun boleh. Ma tidak. Ma terjemah ma tidak. Di sini ibu ayah, ma adalah huruf nafi. Ma adalah huruf nafi. Okey. Kunna. Kunna tadi itulah. Kunna tu kami. Fi'il naqisah kana tu bila kami jadi kunna. Itu. Ma kunna maka tiadalah kami, nescaya tidaklah kami berada di dalam ashabis sa'ir, golongan ashabis sa'ir, golongan orang-orang yang masuk neraka. As-sa'ir tu neraka ibu ayah. As-sa'ir tu maksudnya neraka. Nak tanya lagi ibu ayah? Nak tanya balik? As-sa'ir tu neraka, kenapa dia panggil antara nama neraka As-sa'ir, kenapa ibu ayah? Kenapa nama neraka As-sa'ir? Kenapa?
Apa dia makna as-sa'ir tu? As-sa'ir maksudnya api yang menjulang-julang. As-sa'ir Ibu Ayah maknanya api yang menjulang-julang. Menyala-nyala. Maka nama as-sa'ir dinamakan neraka sebagai as-sa'ir kerana sifatnya menyala-nyala. InsyaAllah Ibu Ayah jelas ya. Ulang balik. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa mereka? Ahli neraka. Berkata, lau kunna, kalaulah kunna nasma'u, dulu kami dengar, au naqilu, dulu kami fikirkan apa yang dicakap oleh para rasul, nescaya ma kunna, nescaya tidaklah kami di dalam ashabis sa'ir, golongan ashabis sa'ir, termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka sa'ir. Wallahualam Haji Nasir, wallahualam saya tak pasti tingkatan berapa. Saya pun tak pasti. Ibu Ayah. Okey, ada ramai orang abang-abang motor kat sini tapi tak bising semua matikan enjin, tak apa, jangan buka enjin. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Taala. Jadi Haji Nasir, soalan Haji Nasir, tingkatan berapa? Wallahualam saya tak pasti. Tapi neraka yang paling dalam adalah neraka Jahannam. Yang paling bawah neraka Jahannam. Ibu Ayah yang dirahmati Allah. Terus ayat seterusnya. Ayat 10 ada soalan lagi tak? Ibu Ayah ada soalan tak ayat 10? Tak ada ya? Saya minta izin minum sikit boleh tak? Haus. Bismillah. Ibu Ayah ni tangan kanan ya, bukan tangan kiri, tangan kanan. Sebelum kita lupa, ingatkan balik Ibu Ayah cara minum ya. Kita minum. Untuk minuman yang awal-awal kita minum, mula dengan bismillah. Ambil nafas, bismillah. Sekali teguk, bismillah. Alhamdulillah. Telan, alhamdulillah. Satu teguk. Bismillah, telan, satu teguk, alhamdulillah. Lepaskan nafas, ambil nafas baru. Bismillah. Satu teguk. Alhamdulillah. Lepaskan nafas. Ambil lagi. Kali ketiga, bismillah. Ambil nafas baru. Bismillah. Telan satu teguk. Alhamdulillah. Lepas tu barulah ibu-ibu, kalau nak minum sekali banyak pun tak apa. Satu cawan habis pun tak apa. Tapi 3 tegukan pertama dengan 3 nafas yang berbeza. InsyaAllah. Dan bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Inna Allah yuhibbul abda idha akala aklatan fahamidahu alaiha. Idha syariba syurbatan fahamidahu alaiha. Allah Ta'ala suka pada hambanya, bila dia makan sekali suapan, dia puji Allah. Bila dia minum sekali tegukan, dia puji Allah. Kita amalkan insyaAllah ya. Ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Ibu Ayah, biasa tak dengar lagu ni, nasyid ni, qasidah ni? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Biasa dengar kan? Apa tajuk qasidah ni? Siapa tahu? Siapa biasa dengar qasidah ni, apa tajuk dia? Okey, tak apalah. Kalau ibu-ibu tak biasa dengar tapi tajuk tak tahu. Okey. Bukan taubat ibu, ada tajuk lain. Taubat tu ya, tapi ada tajuk lain. Okey. Ibu, kalau saya kata kerajaan telah mengiktiraf sijil pondok itu. Kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan telah mengiktiraf sijil keluaran pondok itu. Berikan satu perkataan yang seerti dengan perkataan mengiktiraf dalam bahasa kita. Cuma ibu-ibu cuba try. Betul Haji Nasir mengakui, alhamdulillah. Mengakui, betul. Maka ibu, iktiraf tu diambil daripada bahasa Arab. Fi'il madhinya i'tarafa. Fi'il mudhari'nya ya'tarifu. Masdarnya i'tirafan. Begini.
Kita akan belajar ibu ayah dalam bab ifti'al nanti. Ifti'al dalam sorof peringkat kedua. Dalam bab ifti'al sorof peringkat kedua. I'tarafa, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan. I'tarafa, ya'tarifu, i'tirafan, begitu. Maka ini bab apa ibu ayah, namanya bab ifti'al. Siapa nak belajar bab ifti'al ni nanti, dia kena wajib menyertai sorof peringkat kedua. Ustaz, tapi belum dapat nak bayar lah Ustaz. Tak kisah ibu ayah, kalau tak dapat nak bayar dulu, bagi kepada saya tak pernah zalim pun, tak pernah paksa bayar, tak pernah sekali pun seorang pun saya paksa bayar, tak pernah. Kalau ibu-ibu memang nak bayar, tapi terpaksa bayar lambat lagi, tak ada masalah pun pada saya. Yang penting belajar ni, tu maharnya lah, kan. Tapi kena belajar lah, kena belajar. Okay, insyaAllah ya. Tapi kalau untuk masuk peringkat kedua yang akan memula besok, mula peringkat kedua ilmu sorof, wajib menyertai peringkat pertama dulu. Ataupun boleh menyertai terus dua-dua, peringkat pertama dan kedua terus. Okay. Ibu ayah, i'tarafa. Yang tarifu i'tirafan maksudnya pengakuan. I'tarafa telah mengakui. Ya'tarifu sedang ataupun akan mengakui. I'tirafan pengakuan. Okey. Dan ibu ayah, fa'tarafu. Ibu ayah nampak tak? Pada kalimah i'tarafa tu ada tak saya letak huruf hamzah? I'tarafa. Ada tak huruf hamzah? Tak ada. Tak ada ibu kan? Tak ada huruf hamzah pada i'tarafa. Dan ibu-ibu ni tengok ibu, dekat Quran ibu ayah, fa'tarafu ada tak atas alif tu ada tak macam kepala sad? Fa'tarafu ada tak macam kepala sad atas alif? Ada. Menunjukkan alif itu bukan hamzah qat'i. Bukan hamzah qata', dia hamzah wasal nama dia. Hamzah wasal. Betul ibu Maslina, masya-Allah. Ya. Ibu-ibu yang tinggal ke sekitar Banting ke sekitar Kajang, ibu Maslina ni guru Quran ya, ada tauliah daripada Jaiz. Boleh belajar insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, itu hamzah wasal. Maka fa'tarafu kerana itu hamzah wasal, bila ada huruf berbaris sebelumnya, hamzah wasal tu kalah. Kita tak baca fa'i'tarafu, fa'i'tarafu tak. Kita baca fa'tarafu. Maka kalau siapa-siapa tulis i'tarafa tadi, siapa-siapa tulis i'tarafa, i'tarafa dia tulis dengan i'tarafa tu ada hamzah dekat alif tu, maka salah ya. Okey, macam ni agent ni, i'tarafa. Kalau siapa tulis i'tarafa tu, alif tu dia letak hamzah bawah, salah. Jadi ibu ayah, i'tarafa fi'il madhi kotak pertama. Okay, kita tasrifkan. I'tarafa kotak pertama. Kotak kedua, i'tarafa tambah alif di belakang. Kotak ketiga, i'tarafu tambah waw alif di belakang. Okey, boleh tengok saya buat ya. Nampak saya bagi? Fi'il madhi, i'tarafa kotak pertama. I'tarafa mereka berdua mengiktiraf, mengakui. I'tarafu mereka ramai mengakui ataupun mengiktiraf. Jadi ibu ayah, fa'tarafu maka mereka semua mengakui. Nampak tak ibu ayah? Mereka semua mengiktiraf. Tapi mengiktiraf bahasa kita itu satu pengiktirafan, maksudnya kita satu benda yang terpuji. Tapi dalam bahasa Arab dalam ayat ini, mereka mengiktiraf maksudnya mereka mengakui kesalahan. Bukan iktiraf dengan mana mengangkat diri sendiri, tidak. Di sini iktiraf dengan maksud mengaku. Mengaku. Sebut satu pengakuan lah. Fa'tarafu maka mereka semua mengaku ataupun mereka semua berikrar, mengakui. Apa boleh juga, ya. Fa'tarafu bidhunubihim dengan dosa-dosa mereka. Mereka semua mengakui dosa-dosa bizambihim dengan dosa mereka. Ibu ayah, zanbun ni, zanbun jamaknya zunubun. Okey. Mufradnya zanbun. Zanbun kalimah mufrad singular. Zanbun kalimah singular. Zunubun kalimah jamak.
Ibu-ibu Allah gunakan fa'tarafu bi zanbihim. Zanbi daripada mufrad. Adakah dosanya satu saja ibu ya? Dosanya satu saja ke ataupun dosanya banyak? Banyak kan? Kenapa Allah Taala tak sebut zunubihim? Kenapa sebut zanbi dengan kalimah singular mufrad? Satu saja ke dosanya? Jawapannya tidak. Maksudnya bizambihim dengan dosa mereka, maksudnya semua dosa mereka lah digabungkan dalam satu kalimah dosa. Apa saja asalkan ia adalah dosa, mereka mengakui. Apa saja asalkan ia adalah dosa, mereka mengakui semua sekali. Jangan sibuk ya. Bila mereka mengakui, bila dia nampak neraka depan mata dan mereka sedang dicampak. Mereka semua sedang dicampak masuk dalam neraka. Sedang dicampak masuk dalam neraka. Maka mereka mengakui dosa mereka, asalkan itu adalah dosa, mereka mengakui semuanya. Boleh jelas semua insya-Allah ya? Okey. Saya pandang-pandang tepi ni pasal abang-abang motor ni ramai ni. Ramai pandang dalam kereta ni tengok. Saya tengah bercakap. Pasal boleh dengar daripada luar kan. Tak apa, tak kisahlah, apa nak malu. Kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka semua ajak belajar. Ajak belajar tak muak ibu. Ibu-ibu fa'antarafu, maka mereka semua mengakui bizambihim dengan dosa mereka. Kemudian fasuhqan li ashabis sa'ir. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia makna fasuhqan? Fasuhqan ni maksudnya, suhqan ni maksudnya jauhlah. Jauh, syuh tu. Syuh. Okay. Suhqan ni macam masa kita pergilah jauh, berambuslah macam tu. Pergi jauh lah, berambuslah. Macam itulah bahasa kasarnya begitulah. Ya. Pasal apa ibu ayah? Pasal mereka ni ketika itu merayu sungguh-sungguh, mengaku sungguh-sungguh. Masa tu nak layan ke? Dah, syuh. Roh. Haji Nasir kan mutawif kan? Roh. Pi jauh. Macam tu. Suhqan. Fa maka suhqan. Suhqan ni itu terjemahnya pergilah jauh. Itu maksudnya. Cuba tengok terjemah ibu ayah. Apa dia terjemah ibu ayah? Okey, Ibu Fuziah, kebinasaan lagi. Nampak jauh daripada rahmat Allah, betul. Okey. Fasuqan di sini ibu ayah, jauh maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Okey. Fasuqan, maka Allah Ta'ala menjauhkan mereka. Binasa. Binasa dengan maksud apa ibu? Ibu, apa dia benda yang binasa ibu? Binasa paling besar adalah jauh daripada rahmat Allah. Ibu, kebinasaan paling bahaya, paling dahsyat pada satu orang bila dia jauh daripada rahmat Allah. Bila Allah jauhkan daripada rahmat Allah. Kebinasaan, perkara yang paling binasa kepada kita manusia bila Allah Taala jauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bila dia miskin, bukan bila dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu bukan binasa, itu ujian. Binasa yang paling dahsyat adalah bila seorang manusia bila dia buat dosa, dia tak takut pada Allah. Sampai satu ketika, ibu ayah, sampai satu ketika paling menakutkan adalah bila Allah Ta'ala tarik rasa takut pada Allah. Manusia buat dosa tak takut pada Allah. Tanda rahmat Allah Ta'ala tertarik daripada kita, jauh daripada kita. Bila kita buat dosa, kita tak takut pada Allah. Kita buat dosa, kita tak takut pada azab Allah, tak fikir azab Allah Ta'ala. Mula-mula buat dosa rasa berat hati. Tapi Allah bisa tegal biasa. Dah biasa buat dosa, lama-lama rasa tak ada rasa apa dah. Dah rasa biasa. Mula-mula tinggal sembahyang, rasa takut sangat. Tapi bila dah lama-lama tinggal sembahyang, ramai macam tu ibu ayah. Lama-lama dah biasa, tinggal sembahyang pun dah tak rasa apa. Masa dulu dekat rumah, masa dibesarkan oleh mak bapak, dekat kampung, buka aurat, tak berani buka aurat walaupun selai rambut. Bila pindah ke bandar atau masuk universiti, jauh daripada mak bapak, akhirnya tudung pun dah tak pakai. Pasal apa ibu ayah? Kerana jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Maaf ibu ayah, contoh lagi. Dulu satu orang dia pernah jadi pondan. Kemudian dia taubat. Kemudian dia jadi pondan balik. Taubat balik. Jadi pondan balik, kemudian dia nekat aku jadi pondan sampai mati. Ini jauh daripada rahmat Allah SWT, ibu ayah. Kita kena doa banyak-banyak pada orang macam ni. Kesian kat dia orang, ibu ayah ya. Jadi fasuqan ibu, kebinasaan lah. Dengan mana jauh daripada siapa? Rahmat Allah SWT. Ibu ayah, ahli neraka dapat ke rahmat Allah? Ahli neraka dapat rahmat Allah ke? Ibu ayah, last untuk kita dapat rahmat Allah kat dunia saja. Di akhirat nanti kalau Allah Ta'ala nak bagi rahmat Allah, itu terpulang pada Allah. Secara adilnya, keadilan Allah Ta'ala, siapa buat baik, Allah balas baik. Walaupun sebesar zarah. Siapa buat jahat, Allah Ta'ala balas dengan azab. Walaupun sebesar zarah dia punya kejahatan dia. Tapi itu tak tertanduk. Kalau Allah Ta'ala kata, dia nak masukkan orang dalam syurga, terpulang pada Allah. Tidak terikat pada mana-mana syarat. Kalau Allah Ta'ala nak kata orang tu masuk neraka, walaupun dia ahli ibadah sekalipun, Allah kata masuk neraka juga dia. Pasal itulah ibu ayah, siapa dia nama wali Allah perempuan yang terkenal? Siapa nama? Nama wali Allah perempuan yang terkenal ibu siapa? Rabi'atul Adawiyah. Haji Nasir bagus ya. Rabi'ah Al-Adawiyah. Apa dia kata? Dia kata, ya Allah, kalau kau nak masukkan aku dalam syurga, masukkanlah ya Allah. Kalau kau nak masuk aku dalam neraka, masukkanlah ya Allah. Aku buat amal semua ni bukan untuk syurga. Aku buat amal ni kerana aku nak taat pada engkau. Kerana cinta aku pada engkau ya Allah. Terpulang pada engkau nak buat apa pada aku ya Allah. Macam tu. Itu ikhlas yang sangat tinggilah, Masya Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, balik kat sini. Li kepada ashabis sa'ir. Apa dia ashab? Para penghuni as-sa'ir, neraka sa'ir. Ulang balik ibu ayah tadi. Fa maka i'tarafu, ataupun sambung fa'tarafu, mereka semua mengakui bi dengan zanbihim, dosa mereka. Zanbi kalimah mufrad, tapi maksudnya apa saja dengan makna dosa. Apa saja dengan makna dosa, maka termasuk dalam ayat ni, kalimah ni. Maka tak perlu gunakan kalimah jamak, guna kalimah mufrad saja pun, tapi semua jenis asalkan namanya dosa termasuk dalam zanbihim. Mereka mengakui semuanya. Fasuqan maka jauhlah, kecelakaanlah. Fasuqan maka jauhlah, maksudnya jauh daripada rahmat Allah. Li kepada ashabis sa'ir, para penghuni neraka sa'ir. Ibu ayah ashab. Kalimah ashab bergantung pada konteks ayat. Kita dah bincang sebelum ni dalam surah Al-Kahfi, kita bincang lagi sekali. Kalimah ashab ibu jamak kepada sahib, mufradnya sahib. Jamaknya ashab. Sahib mufrad dia, jamaknya ashab. Tengok pada konteks. Kalau dalam Quran surah Yasin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ibu ayah, kalimah ashabal qaryah apa terjemahnya ibu ayah? Ashabal qaryah terjemahnya penduduk kampung. Ashabal qaryah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil, apa terjemah ashabil fil? Tentera pula, tentera bergajah. Kalau ashabul kahfi, para pemuda gua. Tengok pada konteks. Di sini ashabas sa'ir, ashabis sa'ir maksudnya para penghuni neraka jahanam, neraka sa'ir. Okey ibu ayah. Kita teruskan. Ada soalan tak ibu ayah? Soalan lagi, apa soalannya ibu? Ibu Asimah? Okey, sahibus samahah. Bukan samah ibu, samahah. Okey. Kenapa dipanggil mufti-mufti sahibus samahah? Apa dia makna samahah? Samahah ni dia, sama macam tasamuh. Apa dia tasamuh? Toleransi. Samahah ni lapang dada. Sahibus samahah, orang yang memiliki, di sini, yang memiliki dada yang lapang.
para mufti, para ulama, khususnya mufti, mereka memiliki dada yang lapang. Dada yang lapang dalam menjatuhkan hukum hakam agama. Macam tu. Tu sahibus samaha, orang yang mempunyai toleransi yang tinggi. Jelas Ibu Asimah? Itu sahib dengan mana yang memiliki. Sahib ni mana yang memiliki, boleh tengok konteks ayat. Bagus Ibu Asimah ya, Masya Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Okey. Saya bacakan tafsir dia kejap ya, tafsir dia. Tafsir dia ayat yang ke 9 dan 10 tadi. Sekejap ya. Ayat 10 dan 11. Saya baca tafsir dia Ibu ayah ya. Ayat ke 10 dulu. Ai innana nalumu anfusana wa nandimu wa nandamu ala ma fa'alna. Maksudnya ahli neraka bagi tahu sesungguhnya kami mencaci diri kami sendiri dan kami menyesal apa yang kami telah buat dulu. Falau kunna nasma'u ma anzalallah minal haqqi sima'a man ya'ya. Kalaulah kami dulu dekat dunia kami dengar sungguh-sungguh Al-Quran, sungguh-sungguh firman Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada kebenaran, dengar sungguh-sungguh, wasima'a hidayah, dan dengar dengan tujuan untuk dapat hidayah, dengar sungguh-sungguh untuk dapat petunjuk, au naqilu aqlaman yumayyizu wa yanzuru wa yantafi', ataupun kami dengar dakwah para nabi dengan akal, kami membezakan mana betul mana yang salah, kami renung betul-betul dakwah para nabi dan kami ambil manfaat daripada dakwah para nabi itu. Wa aqla hidayah ma kunna min ahlin nar, dan kami berfikir untuk dapat petunjuk, nescaya wahai para malaikat yang jaga neraka yang tanya kami ni, nescaya kami takkan masuk neraka. Wa ma kunna alaihi minal kufri billah wad dalal, dan nescaya kami takkan kufur, kami takkan sesat. Bila? Kalau kat dunia dulu kami dengar, kami berakal, kami fikir. Walakin lam yakun lana fahmun na'ya bihi ma ja'al bihi rusul. Okey. Tetapi malangnya kami tidak ada kefahaman yang kami tak faham yang kami ni kena dengar betul-betul apa yang Rasul-Rasul sampaikan. Wala kana lana aqlun yurshiduna ila ittiba'ihim. Ibu Suria tak apa Ibu, Masya Allah. Moga Allah mudahkan urusan Ibu Suria ya, insya-Allah. Okey. Dan kami ni pula tidak ada akal. Maksudnya kami ni dulu kenapa dah tak nak guna otak ni, fikir betul-betul benda ni. Dan kami tak dengar betul-betul dakwah Nabi SAW. Okey. Ibu-ibu, perasan tak? Allah dahulukan dengar baru akal. Lau kunna nasma'u au naqilu. Allah dahulukan dengar baru akal, baru fikir. Kenapa? Wa qudima sam'u 'alal aqli wa tafahum. Didahulukan kalimah dengar lebih daripada, mendahului daripada akal dan faham. Li'anna al-mad'uwa illa syai'in yasma'u kalamad da'iyah awalan. Karena semua orang yang mendengar, semua orang yang didakwah akan dengar dulu. Dengar dulu baru dia fikir. Kan? Maka Ibu ayah didahulukan kalimah dengar baru berfikir. Kerana semua orang yang didakwah mereka akan dengar dulu baru mereka berfikir. Jelas Ibu ayah semua insya-Allah. Kemudian fa'antarafu bizambihim, apa tafsiran dia? Ay fa'aqarru mu'tarifin bima sadara anhum min dhanbin istahaqqu bihi 'adzaban nar. Mereka mengakui apa yang keluar, apa yang mereka buat kat dunia dulu yang menyebabkan mereka layak dapat azab. Mereka mengakui memang kami layak kena azab. Kami mengaku sungguh kami buat dosa. Wa huwal kufru wa takdzibul anbiya. Iaitu dia mereka kufur dan mereka mendustakan para nabi. Maka jauhlah mereka daripada rahman Allah Subhanahu wa taala. Sekejap gue ya. Okey, ibu-ibu dalam sebuah hadis Nabi beritahu, la yadkhulu ahadun an-nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi minal jannah. Tidak akan dimasukkan satu orang ke dalam neraka. Nanti ibu ayah bila masuk neraka nanti, bila manusia wal ayazubillah, minta Allah lindung kita semua ibu ayah,
Tidak adalah seorang yang masuk neraka kecuali dia tahu memang dia layak masuk neraka. Ibu ayah punyalah keadilan di akhirat, di pada mahsyar nanti ibu ayah. Satu orang yang masuk neraka takkan timbul pertikaian. Kenapa aku masuk neraka? Takkan. Kerana mereka semua mengaku, memang aku layak masuk neraka, pasal tu aku dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka pun mengakui dosa mereka depan pada malaikat. Kami dulu jahat, tak dengar cakap, degil, macam-macam. Mereka kecaci diri mereka sendiri, mengaku salah. Dan mereka tahu mereka memang layak masuk neraka. Tapi ketika mereka dicampak ke dalam neraka, mereka cuba buat pengakuan depan malaikat dengan harapan mudah-mudahan malaikat kesian lah kononnya. Kesian dan malaikat, tak apalah ya Allah, dia dah mengaku ni ya Allah, bagilah dia masuk syurga ya Allah. Tak. Ibu ayah, malaikat takkan layan. Malaikat lagi sakitkan hati mereka. Kerana itulah perintah Allah Ta'ala. Ibu-ibu, malaikat yang jaga neraka, perintah Allah pada mereka adalah sakitkan hati penghuni neraka. Belum lagi masuk neraka dan disakiti begitu rupa, belum lagi masuk neraka, dicampak saja ke neraka dah sakit hati dah. Sakit hati kena ejek dengan para malaikat. Wala'aliyazubillah. Jelas ibu ayah semua insya-Allah ya. Okey. Ibu ayah, ada soalan tak? Tak ada soalan, kita terus ayat seterusnya. Kita ambil ayat seterusnya mana yang boleh insya-Allah ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah dengar bunyi motor kuat tak? Ke suara saya lagi kuat? Sebelah saya dia orang press motor. Okey kan? Tak ada masalah kan? Okey. Okey ibu, okey jelas. Alhamdulillah. Gambar saya jelas tak? Gambar saya jelas tak? Ada pecah-pecah tak gambar ni? Jelas ya? Alhamdulillah. Okey, masya-Allah. Ibu ya. Ayat 13. Jelas sangat. Alhamdulillah, jelas sangat. Haji Nasir, adakah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan untuk satu neraka saja? Wallahu alam. Saya tak tahu Ibu Haji Nasir. Wallahu alam, saya tak pasti. Yang saya tahu neraka ni bertingkat-tingkat ikut kepada jenis dosa ni, Pak. Makin berat dosanya, dosa munafik, dosa kufur, maka neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, neraka paling bawah adalah dalam neraka paling bawah sekali. Itu orang munafik. Kalau orang-orang yang dosanya ikut tahap dosa dia, maka neraka dia macam itulah. Tapi seringan-ringan azab neraka pun pakai terompah menggelegak otak. Ibu ayah, masuk ayat 13, dekat mana yang boleh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Ibu ayah, innal ladzina yakhshawna. 12 Ibu Kulsum, 12 apa ya? Saya lupa. 12 apa Ibu Kulsum? Okey. Oh, ayat 12. Okey, ayat 12 kan 12 apa tadi? Ayat 12. Okey. Ibu, kalau bahasa Arab kita jumpa allazi untuk seorang. Kalau ramai allazina. Jadi kalau allazina untuk jamak. Maka kalau fi'il selepasnya, fi'ilnya kena jamak juga. Kalau fi'il madhi dengan waw alif. Innal ladzina amanu dengan waw alif. Tapi kalau fi'il mudhari' dengan waw nun. Ya. Jadi innal ladzina yakhshawna. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi khashiyah. Okey, khashiyah. Dan fi'il mudhari'nya yakhsha. Masdarnya khasyah. Okey Ibu, ni. Khasyiyah bagi bawah shin tu, khasyiyah dia ada bab fa'ila yaf'alu. Khasyiyah yakhsha. Asalnya khasyiyah yakhshayu. Fa'ila yaf'alu. Khasyiyah yakhshayu. Payah nak sebut. Maka orang Arab bila ada huruf macam tu, huruf akhir ya tu yang berbaris depan tu ditukar pada alif. Jadi yakhsha. Khasyiyah yakhsha begitu. Jadi Bu, yakhsha fi'il mudhari'. Yakhsha fi'il mudhari' ya.
Okey. Tengok saya bagi dia punya tasrif ya. Kotak pertama yakhsha. Kotak kedua jadi yakhshayani. Okey. Kotak ketiga yakhshawna. Yakhshawna. Ibu-ibu, yakhshawna ni asalnya macam mana? Ni saya bagi tambahan saja ya. Asalnya adalah ibu-ibu, yakhshawna ni asalnya yakhshayuna. Macam ni. Asalnya yakhshayuna. Macam yakhsha tadi asalnya yakhshayu. Yakhshayu, yakhshayani, yakhshayuna. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kan? Jadi orang Arab nak sebut yakhshayuna ni payah ni. Maka jadi yakhshawna saja. Apa maksud yakhshawna? Takut. Yakhshayuna, yakhshawna maksudnya takut. Khasyah. Khasyatillah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن kalaulah kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin ke atas bukit bermakhluk Allah ibu la ra'aitahu nescaya kamu akan melihat bukit itu khashi'an takut mutasaddian takut juga gemetar pasal apa takut takut min khasyatillah kerana takut pada Allah. Maksudnya kalau Al-Quran nak diturunkan pada gunung, pada bukit bukau, gunung ganang pun takut nak terima Quran. Kenapa? Amanah tu. Manusia terima tak ibu ayah? Manusia terima kerana manusia Allah cipta mampu menggalas amanah tu. Allah tak bagi pada makhluk lain, Allah bagi pada manusia. Okey. Jadi balik kat sini. Yakhshawna takut maksudnya. Innal ladzina sesungguhnya alladzina orang-orang yang yakhshawna mereka takut. Takut pada siapa? Takut pada Rabbahum, takut pada Rabbahum, Tuhan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbahum, Tuhan mereka. Takut bila? Takut depan orang ke? Takut depan orang ke maksudnya? Bukan takut depan orang. Depan orang takut pada Allah. Belakang orang tak takut pada Allah. Bukan. Bil ghaibi dalam keadaan orang tak nampak. Bil ghaibi dalam keadaan ghaib. Maksudnya orang tak nampak. Okey. Sekarang kita tengok pada jadi ibu ayah, bil ghaib ni dalam keadaan ghaib ada dua maksud. Pertama sekali, dia tak pernah nampak Allah. Tak pernah nampak Allah tapi dia takut pada Allah. Itu pertama. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Allah bil ghaib, dengan ghaib maksudnya dia tak pernah nampak Allah pun dia takut pada Allah. Yang kedua, bil ghaib dalam keadaan orang tak ada pun dia takut pada Allah. Orang tak nampak apa dia buat pun, dia boleh buat maksiat. Orang tak nampak tapi dia tahu Allah Ta'ala melihat dia. Itu maksudnya. Ada dua tafsiran ya. Sama ada ghaib ni dia takut pada Allah bil ghaib, saya ulang balik, kerana dia tak pernah nampak Allah Ta'ala, dan memang kita semua tidak pernah nampak Allah Ta'ala. Ataupun yang kedua bil ghaib, ghaib maksudnya tak ada orang nampak. Tak ada orang nampak. Dia takut pada Allah dalam keadaan orang tak nampak pun dia, tapi dia tetap takut pada Allah. Maka orang begini ibu ayah, lahum maghfirah, bagi mereka maghfirah, mendapat keampunan. Apa dia maghfirah ibu ayah? Daripada ghafara. Ghafara ampun. Maghfirah keampunan. Maghfirah keampunan. Okey. Keampunan yang besar. Ibu-ibu ayah, maghfirah dengan tanwin. Maghfirah. Dengan tanwin ya. Maghfiratun, keampunan yang besar. Wa ajrun kabir. Wa ajrun, dan ajur ni balasan ataupun pahala kabir yang besar juga. Ibu ayah, saya ulang balik. Maghfirah dengan tanwin menunjukkan besarnya makna keampunan tu dengan tanwin tu. Nakirah. Keampunan, asalkan namanya keampunan dia orang dapat. Asalkan namanya keampunan dapat pada orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala ni,
dalam keadaan orang tak nampak ataupun dia tak pernah nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah bagi? Pertama, maghfirah, keampunan. Yang kedua, ajrun kabir. Apa dia ajrun kabir, ibu ayah? Ajrun kabir maksudnya ganjaran pahala yang besar. Okey. Apa pahala besar tu? Apa pahala besar? Ulama bagi tahu, bila kita kata pahala besar, ganjaran yang besar, syurga Allah Ta'ala. Ibu ayah, kenapa bila katakan syurga Allah Ta'ala ni besar? Sikit lagi 1 minit. Kenapa? Ibu ayah, kenapa besar? Bayangkan ibu ayah, nikmat syurga yang paling kecil. Nikmat syurga yang paling kecil. Nikmat syurga yang paling kecil. Tak sama nilainya dengan nikmat dunia, walaupun nikmat dunia yang paling nikmat, nikmat dunia yang paling nikmat, dan dibandingkan dengan nikmat syurga yang paling kecil, jauh beza. Tak sama langsung tak sama. Maka ibu ayah bila kita kata ajrun kabir, ganjaran yang besar, ya, ulama bagi tahu syurga Allah Subhanahu Wa Taala itulah dia, tidak ada yang lain. Itulah mana paling sesuai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibu ayah Allah masukkan kita semua dalam syurga Allah Taala insya-Allah. Setakat itu saja untuk pagi ini insya-Allah. Minta maaf segala kesalahan silap saya ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Saya nak kena pergi ke kedai tayar. Semalam balik saya masih lagi pindah barang ni. Kereta ni penuh dengan barang ibu ayah tengok ya. Mana nampak ni? Barang-barang semua ni. Jadi ada urusan. Semalam pula tayar pecah kat highway, tayar pecah. Nasib baik tak ada terbalik kereta. Ibu doakan insya-Allah ya. Saya sihat dan Allah mudahkan. Tengah hari karan jumpa lagi insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama ibu, afwan wa iyyak. Amin ya Allah. Ibu kita doa sama-sama baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu ayah.